Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Masturina binti Muhammad Abdul Rashid dan kawan saya iaitu Hafidah Karmila binti Abdul Malik. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan mengenai teori Alfred Adler dan tajuk filem yang kami pilih iaitu KL Gangster. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang pengasas teori Adler. Okey, Alfred Adler ni dilahirkan di Penzig, sebuah kawasan pedalaman di Vienna, Austria pada tahun 1870. Beliau merupakan anak kedua daripada 6 adik-beradik dari sebuah keluarga Yahudi kelas pertengahan. Beliau mempunyai hubungan yang rapat dengan ibunya hinggalah kelahiran adiknya yang menyebabkan beliau mula rapat dengan ayahnya. Semasa kecilnya, beliau sering sakit dan mengalami kecederaan. Beliau hampir meninggal dunia akibat pneumonia pada usia 5 tahun. Untuk mengimbangi kekurangan fizikalnya yang sering sakit, beliau menjalin persahabatan dengan ramai kawan dan berusaha bersungguh-sungguh dalam pelajaran. Semua pengalaman ini menimbulkan minatnya terhadap profesion perubatan. Okey, seterusnya, Alfred Adler mendapat ijazah dalam bidang perubatan dari University of Vienna pada tahun 1895 dan kemudiannya melibatkan diri dalam bidang neurologi dan psychiatry. Beliau telah dijemput menyertai Vienna Psychoanalytic Society yang diasaskan oleh Freud dan memperoleh pengaruh dalam masa yang singkat. Walaupun bermula dengan pendekatan psikoanalisis, beliau tidak mempersetujui pendapat Freud berkaitan faktor seksualiti yang mempengaruhi manusia. Beliau berpendapat juga bahawa perasaan adalah lebih penting daripada dorongan biologi. Berikutan dengan itu, beliau meletakkan jawatan dari Vienna Psychoanalytic Society pada tahun 1910 dan mengasaskan Society of Individual Psychology. Okey, seterusnya, Alfred Adler ni mengemukakan beberapa perkara penting yang terdapat dalam teori personality Freud. Antaranya ialah mimpi dan pengalaman kanak-kanak mempengaruhi tingkah laku seorang dewasa. Sistem personality merupakan sistem yang berkembang serta pernyataan luaran berkaitan dengan masalah-masalah yang terpendam di alam bawah sedar. Manusia sebagai makhluk sosial berkeinginan untuk berhubungan dengan ahli masyarakat yang lain untuk memperolehi matlamat tertentu. Keinginan tersebut bukan semata-mata didorong oleh keperluan ataupun desakan seks semata-mata. Keinginan tersebut menampilkan seseorang itu sebagai individu yang berbeza dengan orang lain ataupun dikira unik. Okey, bagi Adler, tujuan utama seseorang itu bertingkah laku adalah untuk memperoleh rasa selamat dan mengatasi masalah inferiority. Seterusnya, pusat personality seseorang itu berasal dari alam sedar. Apabila menyedari dengan jelas, seseorang itu akan mengarahkan dirinya untuk bertingkah laku. Antara usaha untuk mengatasi masalah rendah diri ialah dengan mendorong diri kita ke arah kreativiti. Okey, usaha yang ditunjukkan ini memberi tafsiran kepada kita bahawa manusia bukanlah suatu makhluk yang pasif ataupun menyerah kepada nasib semata-mata seperti yang diterapikan dalam teori personality Freud. Okey, seterusnya, matlamat teori ini agak jelas untuk menggalakkan perkembangan individu, keluarga dan masyarakat ke arah kehidupan demokrasi yang berlandaskan kerjasama dan persamaan sosial. Pendekatan ini mengimbangkan keperluan individu secara optimal dan tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Oleh itu, teori personality yang dikemukakan oleh Adler merupakan teori personality yang pertama menyentuh tentang aspek kesihatan mental. Okey, seterusnya saya akan menerangkan serba sedikit tentang sinopsis filem KL Gangster. Okey, filem ini mengisahkan dua orang adik-beradik yang telah lama bergelumang di dalam dunia gangster iaitu Malik dan adiknya Jai. Okey, Malik telah dipenjara selama 5 tahun. Ekoran dikhianati oleh kumpulannya sendiri di mana Shah iaitu anak tiri kepada King yang merupakan seorang ketua kongsi gelap yang paling berpengaruh di KL menjadi dalangnya. Okey, sewaktu Malik di penjara, beliau berikrar ingin mengubah cara hidupnya dan maksudnya dia tak nak lagi menjalani kehidupan sebagai ahli kongsi gelap. Selepas bebas, beliau sentiasa diganggu oleh kumpulan Shah akibat dendam mereka terhadap Malik, manakala Shah yang mahu menguasai kawasan KL tersebut terasa tergugatlah dengan pembebasan Malik. Okey, King pula dia membantu Malik dan tidak disenangi oleh Shah yang sentiasa menimbulkan kekecohan. Lepas tu, hubungan King dan Shah semakin dingin dan Shah pula menyalahkan Malik atas segala yang terjadi. Okey, lalu konflik
start timbul apabila Syak menyuruh Jai, iaitu adik kandung Malik, agar membunuh abangnya sendiri. Okey, seterusnya saya akan masuk kepada analisis watak dan perwatakan. Okey, sebenarnya pelakon dalam cerita ni ada banyak Okey, iaitu Aaron Aziz, Syamsul Yusof, Zizan, Adi Putra, Sofi Jikan, Syirah Iskandar dengan Rizwan Hashim. Okey, tetapi dalam teori ni yang berkait hanya ada 3 watak sahaja, iaitu watak Aaron Aziz, Adi Putra dan Syirah Iskandar, sebab diorang ni adik-beradik dalam cerita ni. Okey, KL Gangster ni menceritakan tentang seorang bekas banduan yang bernama Malik, iaitu Aaron Aziz. Dia merupakan abang kepada Jai. Okey, yang pada satu masa dahulu merupakan seorang gangster hebat yang pernah berjuang bersama rakan, iaitu King, dalam watak Rizwan Hashim. Okey, dalam meluaskan pengaruh kongsi gelap di KL. Okey, malang sekali bagi diri Malik, dia dihanyati oleh anak tiri King, iaitu Syak, dan mengakibatkan dirinya meringkuk dalam penjara selama 5 tahun. Okey, setelah bebas dari penjara, Malik mengambil keputusan untuk cuci tangan, ataupun dalam erti kata lain dia mahu berhenti melibatkan diri daripada segala kegiatan kongsi gelap. Okey, Malik memulakan kehidupan baru dengan memohon kemaafan daripada ibu dia, okey, atas segala kesalahan lampau yang pernah dilakukan terhadap keluarga dia sendiri. Okey, Malik ni membuat keputusan untuk menyara keluarga dia dengan rezeki yang halal dan seterusnya mencari adik-beradiknya yang sudah lama tidak pulang ke rumah. Okey, jalan keinsafan yang dipilih oleh Malik dipenuhi ranjau berikutan ketidakpuashatian Syak terhadap dirinya yang tidak pernah padam, dan pembabitan adik lelakinya, iaitu Jai, Adi Putra, okey, dalam dunia kongsi gelap. Seterusnya, kehidupan Malik ni selepas dibebaskan dari penjara tidaklah mudah seperti yang kita sangka. Okey, perseteruan musuh lama bukan sahaja menyusahkan dirinya, tapi juga membahayakan nyawa rakan dan ahli keluarga dia juga. Okey, KL Gangster ni adalah sebuah filem yang baik, sebab filem ni dia bagi satu nasihat halus kepada penonton, macam supaya tidak menjebakkan diri kita dalam dunia kongsi gelap. Okey, sekali kita terjebak dalam dunia kongsi gelap, bukan mudahlah untuk kita keluar sepenuhnya dari dunia tersebut. Okey, kita lihat dalam watak Malik ni pun nampaklah kan, macam seorang bekas banduan dan juga gangster terhebat kira pada masa dulu, yang kira dia boleh berubah lah, maksudnya dia boleh berubah ke pangkal jalan. Okey, Malik ni dia buktikan hasrat murni dia dengan menolak pelawaan rakan-rakan lama dia yang mengajak diri dia untuk kembali ke dunia kongsi gelap. Okey, Malik terpaksa berdepan dengan masalah keluarga apabila dapat tahu yang adik perempuan dia, iaitu Zati, Syirah Iskandar, yang terlibat dalam penjualan pil hayal di kelab malam, dan adik lelakinya Jai merupakan seorang gangster yang bergiat aktif dalam dunia kongsi gelap. Okey, Malik juga terpaksa berdepan dengan Syak yang sentiasa tidak berpuas hati selagi diri dia masih hidup. Okey, kita boleh lihat Malik ni sememangnya cukup hebat dengan kekuatan yang ada pada diri dia. Malik cukup kira cekap lah. Malik cukup cekap untuk menangani musuh yang datang melawan dia satu persatu sehingga dia berupaya menewaskan Syak dan Jai di akhir cerita. Okey, jika kita lihat dengan teliti, hidup Malik ni tak pernah aman lah orang cakap. Ada saja cabaran yang datang, dan nyawa ibu dia juga nyaris melayang di tangan Syak, dan malang sekali nyawa rakannya, iaitu Fazil, sebagai Zizan, telah menjadi ganti yang kita tahulah kan. Okay, kita boleh lihat bukan mudah bagi Malik untuk cuci tangan lah. Okay, seterusnya saya akan menerangkan tentang watak Adi Putra, iaitu Jai. Okey, Jai ni merupakan adik kepada Malik dan abang kepada Zati, iaitu Syirah Iskandar. Okey, Jai ni merupakan anak kedua daripada 3 orang adik-beradik. Okey, Jai ni dia bekerja dengan Dragon dan sanggup buat apa sahaja untuk dapatkan duit. Okey, Jai juga dia tidak sehaluan dengan Dragon dan Syak apabila ajak Jai sertai dia. Okey, bagi Jai, kemewahan hidup ni adalah segalanya dan hanya boleh dicapai dengan dunia hitam yang diceburinya sekarang. Okey, dia sanggup melakukan apa sahaja demi wang dan kuasa. Jai ni juga antara orang kuat Syak lah dalam apa sahaja misi Syak yang Syak nak buat. Okey, Jai juga adalah orang yang akan tampil ke depan untuk merealisasikan apa jua yang diarahkan oleh Syak.
Okey, dikira macam sayap syak lah, sayap syak yang semakin berkembang. Okey, tapi dengan kemunculan Malik, Syak terasa semakin tergugat. Okey, beliau terasa tercabar. Berbagai cara yang dilakukan untuk menjatuhkan Malik, tetapi sentiasa dipatahkan oleh ayah tirinya iaitu King yang sering membela Malik yang dianggap sebagai sahabat. Okey, King ni kurang senang dengan kerana Syak yang sentiasa mencetuskan perbalahan yang membabitkan kumpulan-kumpulan gelap yang lain. Okey, ini membuatkan hubungan anak beranak ni semakin dingin kerana ketamakan kuasa Syak mula berdendam dengan ayahnya berserta Malik. Okey, bagi Syak, Maliklah punca segalanya. Okey, dengan itu kiranya Syak ni mengarahkan Jai untuk menghapuskan abangnya. Sekali watak Syirah Iskandar iaitu sebagai Zati. Okey, Zati ni merupakan adik kepada Malik dan juga Jai. Okey, Zati ni dia terlibat dalam penjualan pil hayal di kelab malam. Okey, Zati ni seperti kita tahu dia seorang yang social, memang nampaklah socialnya dalam cerita tu kan. Okey, dia juga tak hormat kepada ibu dengan abangnya. Maksudnya dia sentiasa bersikap macam ialah biadab, kurang ajar apa semua kan. Memang tinggi suara lah. So kita nampaklah seperti yang saya nyatakan dalam kisah Malik tadi. Kedudukan anak dalam teori Adler, pandangan terhadap sifat semula jadi manusia. Pendekatan ini percaya bahawa keluarga memainkan peranan yang amat penting dalam pembentukan personaliti semasa zaman kanak-kanak. Adler berpendapat bahawa kasih sayang dan minat ibu bapa adalah penting bagi membantu perkembangan personaliti yang sihat. Tetapi, gaya ibu bapa menunjukkan kasih sayang boleh menyebabkan anak-anak menjadi terlalu bergantung kepada mereka kerana anak-anak yang terlalu dimanjakan akan berasa tidak berdaya dan perlu bergantung kepada orang lain. Seterusnya, kanak-kanak akan memerhati segala peristiwa dan persekitaran mereka bagi membentuk kepercayaan tentang kehidupan dan mereka akan bertindak balas kepada persekitaran berdasarkan penilaian sendiri terhadap pengalaman dan pemerhatian mereka. Konstelasi keluarga. Konstelasi keluarga merujuk kepada sistem hubungan dalam keluarga di mana kesedaran kendiri terbentuk. Taraf dan peranan seorang anak dalam sesebuah keluarga akan mempengaruhi perkembangan personalitinya semasa dewasa. Ciri-ciri personaliti setiap individu dalam keluarga, hubungan emosi antara ahli keluarga, saiz keluarga dan jantina adik-beradik semuanya merupakan faktor kepada konstelasi keluarga. Menurut Adler, adalah salah untuk menganggap bahawa anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang sama akan membentuk personaliti yang sama. Walaupun konstelasi keluarga adalah sama, tetapi penerimaan psikologi setiap anak akan bergantung kepada susunan kelahiran dan layanan yang mereka terima semasa membesar. Mengikut kajian, susunan kelahiran anak akan membentuk personaliti tertentu dalam dirinya dan mempengaruhi kepercayaan beliau terhadap kehidupan. Berikut adalah susunan kelahiran yang berbeza bagi menerangkan tentang personaliti seseorang individu. Bagi anak sulung, pada awalnya mereka diberikan sepenuh perhatian dan dimanjakan sebagai satu-satunya anak pada waktu itu. Anak pertama lazimnya boleh diharapkan dan bekerja keras untuk mencapai sesuatu dalam kehidupannya. Sebagai contoh di dalam filem KL Gangster, Malik seorang yang rajin bekerja dan berusaha mencari pekerjaan halal walaupun hanya di pasar bagi menyenangkan ibunya. Seterusnya, mereka mendapat perhatian sepenuhnya daripada ibu bapa yang dididik serta menurut segala perintah bertingkah laku baik dan berdaya maju, mengambil tanggungjawab apabila ibu bapa tiada. Sebagai contoh, Malik yang bertanggungjawab kepada adiknya Zati dengan memberi wang untuk menyambung pelajaran. Mereka akan membentuk diri sebagai seorang yang sentiasa cuba berada di atas dan sentiasa ada keinginan untuk menjadi model kepada adik-adiknya serta lebih bersifat mengarah seperti ketua. Bagi anak kedua pula, mereka sering berjuang untuk mengatasi anak sulung.
Sebagai contoh, Jai yang mempunyai sikap ingin bersaing untuk mengatasi abangnya Malik. Mereka cenderung menetapkan matlamat yang terlalu tinggi untuk diri mereka. Jadi, disebabkan itu, mereka sering terdedah kepada kegagalan. Sebagai contoh, Jai yang menginginkan kemewahan dan kehidupan yang senang sehingga sanggup terjebak di dalam dunia gangster. Seterusnya, sikap bersaing ini mungkin berlanjutan sehingga dewasa dan boleh merosakkan hubungan sekiranya anak kedua sentiasa mencari kelemahan anak pertama dalam usaha mengalahkannya. Sebagai contoh, Jai yang sering mencari keburukan abangnya Malik sehingga hubungan adik-beradik mereka menjadi berpecah belah akibat pergaduhan. Anak tengah, lazimnya anak ini akan berasa tersempit dan tidak mendapat layanan yang sepatutnya. Anak tengah sering merasakan dilayan tidak adil serta banyak belajar perkara yang berkaitan dengan kekeluargaan dan cara berunding. Mereka mempunyai perasaan perlu bersaing untuk membuktikan pencapaian setanding anak pertama dan pada masa yang sama mereka berusaha mendapatkan perhatian ibu bapa yang sering diberikan kepada anak bongsu. Anak tengah juga mempunyai pemikiran negatif dan biasanya cenderung menjadi anak yang bermasalah. Akhir sekali, dikatakan anak tengah mudah terasa hati tetapi lebih sensitif dan mudah berempati dengan orang lain. Anak bongsu, mereka merupakan bayi kepada ibu bapa walaupun sudah mencapai usia dewasa. Contohnya, Ibu Zati berasa amat risau apabila Zati tidak pulang ke rumah kerana tidur di rumah rakannya. Lazimnya, mereka mendapat perhatian lebih dari ibu bapa dan kakak atau abang. Kelahiran terakhir biasanya didorong untuk mengatasi kakak atau abang mereka. Mereka sering dianggap tidak mampu menjalankan sesuatu dengan baik dan diberikan kelonggaran dalam menjalankan tanggungjawab. Anak bongsu akan diberi lebih kebebasan dan berpeluang meneroka perkara-perkara baru yang adik-beradik lainnya mungkin tidak mendapat peluang tersebut. Dikatakan juga anak bongsu mungkin tidak pandai berdikari. Akhir sekali, anak tunggal. Ciri utama anak tunggal adalah egois dan bergantung. Mereka mendapat sepenuh perhatian daripada ibu bapa dan sentiasa sukakan pencapaian umum. Mereka lebih mahir bergaul dengan orang dewasa kerana persekitaran yang tiada adik-beradik lain. Anak tunggal sukakan perhatian dan sekiranya kedudukannya tercabar, dia akan terasa tergugat dan tidak adil. Dan akhir sekali, ramai kanak-kanak tanpa adik-beradik yang membesar menjadi perfeksionis dan mereka cenderung mencapai matlamat mereka walau dengan apa sekalipun. Di dalam teori Adler, terdapat 4 jenis cara hidup utama. Yang pertama, jenis menguasai. Yang kedua, jenis mendapat. Yang ketiga, jenis mengelak. Dan yang terakhir, jenis bermanfaat kepada masyarakat. Jenis menguasai. Yang pertama, pentingkan diri sendiri. Individu jenis menguasai kurang minat terhadap kepentingan dan kebajikan masyarakat. Yang kedua, suka menunjukkan kuasa. Kanak-kanak yang mempunyai sikap begini biasanya lebih suka berkawan dengan kanak-kanak yang lemah supaya mereka senang dikuasai. Yang ketiga, individu jenis menguasai seringkali tidak peduli dengan kata-kata orang lain dan mereka selalu melakukan perkara negatif apabila gagal menyelesaikan masalah. Kebiasaan kanak-kanak yang bersikap begini biasanya terlalu dimanjakan oleh ibu bapa dan tidak pernah diberi tanggungjawab dalam kehidupan mereka.
mereka membesar menjadi individu yang kurang berkeyakinan dan suka menggunakan gaya yang menawan, rupa yang cantik atau menggunakan khidmat bomo untuk mendapatkan apa yang diingini. Yang ketiga, jenis mengelak. Orang yang mempunyai cara hidup jenis mengelak biasanya kurang berkeyakinan dalam menyelesaikan konflik dan seringkali takut menghadapi kesusahan dan kegagalan. Mereka juga tidak berani menghadapi sebarang cabaran hidup, seperti suka mengelak daripada berdepan dengan masalah. Akhir sekali, mereka juga suka mengelamun dan berfantasi yang menggambarkan mereka sebagai seorang yang superior. Akhir sekali, jenis bermanfaat kepada masyarakat. Orang yang mempunyai cara hidup begini biasanya mudah bekerjasama dengan orang lain kerana mereka membesar dalam keluarga yang saling membantu dan sentiasa memberi sokongan moral. Individu jenis bermanfaat kepada masyarakat juga adalah seorang yang berpemikiran matang dan berjaya dalam hidup. Mereka mempunyai kekuatan untuk berdepan dengan masalah dan bertindak dengan memberi keutamaan kepada kepentingan masyarakat agar dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Cara penyelesaian melalui terapi dan sesi kaunseling. Terdapat beberapa peringkat proses yang perlu dilalui semasa sesi kaunseling. Antaranya adalah mengubah dorongan yang salah, iaitu kaunselor perlu mengubah persepsi ataupun kelakuan klien yang salah dan memberi celik akal serta mendorong kepada perkara yang benar. Yang kedua, menolong klien menyumbang kepada masyarakat. Dan yang terakhir, mengubah pandangan dan matlamat klien atau mengubah cara hidup sebelumnya. Sebagai contoh, jika kehidupan klien sebelum ni agak tidak teratur dan klien tidak mendapat matlamat, tidak nampak matlamat dalam hidupnya, jadi dengan pergi ke sesi kaunseling, sedikit sebanyak akan memberi impak yang baik dan klien akan lebih nampak matlamat atau perubahan yang baik dalam kehidupannya. Seterusnya, proses terapi ini bertujuan untuk mewujudkan gaya hidup yang lebih sejahtera, iaitu dengan menggalakkan klien supaya dapat hidup dalam keadaan yang setaraf dengan ahli keluarga yang lain. Dengan itu, proses terapi ini memberi perhatian kepada beberapa aspek yang dianggap penting dalam usaha kita untuk memulihkan diri seorang klien. Antara aspek yang dianggap penting itu adalah perhubungan, analisis, wawasan dan orientasi. Okey, yang pertama, perhubungan. Perhubungan yang mesra antara kaunselor dan klien perlu wujud agar segala permasalahan yang dialami oleh klien dapat diselesaikan dengan baik. Yang kedua adalah analisis, iaitu kaunselor perlu mengenal pasti sejauh mana diri klien dipengaruhi oleh gaya hidupnya. Yang ketiga adalah wawasan. Wawasan adalah mentafsir perkara yang diluahkan bagi mewujudkan wawasan pada diri klien. Akhir sekali, orientasi iaitu mengalihkan kefahaman yang tercapai kepada tindakan yang bernas untuk klien. Jadi, itulah 4 perkara yang penting dalam sesi kaunseling dan terapi. Matlamat terapi dan kaunseling menurut Alfred Adler. Yang pertama adalah membantu klien untuk berfikir dengan matang dan berkualiti. Berfikiran matang dapat menjadikan komponen personaliti yang teragung bagi seorang klien. Seterusnya adalah gaya hidup. Setiap individu akan berusaha ke arah memaksimalkan potensi ataupun keupayaannya, bakatnya dan sebagainya yang ada pada diri seseorang klien. Tidak ada seorang pun individu yang akan mempunyai gaya hidup yang sama dengan orang lain. Kaunselor juga akan membantu seseorang klien untuk mewujudkan gaya hidup yang lebih sejahtera. Akhir sekali adalah mewujudkan perhubungan melalui empati. Kesimpulan teori Adler. Menurut Adler, manusia bersifat sosio-psikologis dan non-deterministik.
Adler juga berpendapat bahawa manusia dimotivasi oleh dorongan-dorongan sosial yang pertamanya. Jadi, sangat berbeza yang dikatakan oleh Freud. Dari perspektif Adler, manusia tidaklah sekadar ditentukan oleh keturunan dan lingkungan, melainkan oleh kemampuan mereka untuk menginterpretasi, mempengaruhi serta menciptakan peristiwa. Konstruk utama psikologi individual adalah bahawa perilaku manusia dipandang sebagai satu kompensasi terhadap perasaan inferioritas. Jadi, itu sajalah sedikit sebanyak penerangan tentang teori Adler mengikut turutan kelahiran anak. Daripada saya, Hafidah Karmila dan Anis Mastura. Sekian, terima kasih.